Bismillah, Masya Allah. Kepada anda yang sedang menikmati sarapan pagi, selamat makan pagi. Alhamdulillah. Bawa-bawa lah hantar sama nasi lemak ke teh tarik, Masya Allah. Dan betapa bertuahnya di pagi Sabtu kita, macam-macam makanan jiwa yang masuk ke dalam otak kita kan, Masya Allah. Tentunya pagi ini juga kita nak memerlukan satu lagi aura positif. Kita nakkan kata-kata yang memberikan inspirasi, motivasi kepada kita agar kita terus kekal positif seharian. Insya Allah, mudah-mudahan itu yang pastinya. Dan pagi ini topik kita dalam Salam Biz An-Nisa bagi sulak peyatim pagi ini, lambayan syurga gadget rampas fungsi penjaga. Sangat deep dan juga sangat dekat dengan kehidupan seharian kita sebenarnya. Baiklah, kita nak bersama dengan ikon peyatim yang tak lain tak bukan. Kita ada yang dihormati Datuk Dr. Haji Muhammad Fadilah Kamsah aka Tok Abah aka Zul Arifin. Assalamualaikum, selamat pagi Tok Abah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, dah bersedia dengan perkongsian kita pagi ini ya. InsyaAllah. InsyaAllah, sentiasa bersemangat wajah dan adik-adik kita yang kita bawakan hari ini. Rakan-rakan usrah kita yang comel-comel belaka. Adik Fahrin ada, adik Irwan, adik Atikah dan juga adik Iftiliana. Assalamualaikum semua. Masya Allah, bertuahnya kakak pagi ini. Kak Farah lah ya. Kakak, sebab Tok Abah dah panggil Kak Farah, so kita maintain je lah Kak Farah tu. Alhamdulillah. Baiklah, pagi ini kita nak berbicara tentang soal gadget. Gadget ni nama sahaja smartphone Tok Abah. Belum tentu lagi orang yang pakai tu smart. Ini yang bertambah-tambah tak smartnya lagi ni bila ada ketagihan yang melampau. Bukan sekadar kepada ibu bapa sahaja tetapi anak-anak juga turut terkesan. Jadi apakah yang boleh diberikan sedikit komen daripada Tok Abah berkenaan dengan isu yang semakin hari semakin menjadi-jadi buat anak-anak kita tentang ketagihan melampau kepada smartphone. Allahuakbar. Ya, terima kasih Kak Farah ya, dan adik-adik ya, dan para penonton yang dimuliakan Allah ya. So, pertama-tamanya masalah ketagihan gadget, handphone dan sebagainya ini bukan satu fenomena di Malaysia saja, di satu dunia. Ya, itu satu hal. Betul. Dan Tok Abah sangat terperanjat bila diberitahu bahawa di Lembah Kelang sahaja sekitar 80% mak ayah memberikan anak mereka akses ataupun ada handphone dan boleh guna handphone seawal umur 1 tahun. Wow. 1 tahun, 2 tahun dah sibuk ya. Kerana cucu Tok Abah pun, can I have your handphone? Baru umur 3 tahun pun dia tahu cari mana tempat tu. Nasibnya kita ada app yang boleh kawal ya. Betul. So ada anak-anak umur 2 tahun dah ada akaun IG, akaun Telegram dan sebagainya. Ya Allah, baru 2 tahun 3 tahun. So dan mak ayah mereka kadang berbangga-bangga. Ini pun satu-satu situasi yang kadang-kadang boleh sangat bahaya lah ya. Sebenarnya kita tahu yang gadget-gadget ini semua banyak kebaikan yang boleh kita gunakan mendapati, tapi kalau salah guna, kalau overuse ataupun ketagihan memang lebih banyak buruk ya. So ini adalah satu perkara yang sangat penting sebab suami isteri jadi renggang. Ya, dua-dua sibuk je kat rumah ya. Dah tak berbual. Dua-dua sibuk dengan handphone. Yang kesiannya anak-anak terabai kadang. Mak, umi, daddy, nantilah nak kesiannya. Ya, mak ayah ada yang terleka, anak yang lemas dalam pool. Tok Abah pernah selamatkan ya, seorang anak sebab mak bapak hayal. Ya, leka sangat dengan handphone, so anak dia hampir tenggelam. Ya, so itu yang kena langgar, biasa dengar yang termakan benda-benda yang bahaya sebab mak ayah terleka. So ni antara perkara yang kita nampak dalam senario semasa ni. Tapi kena ingat, handphone, gadget ni untuk merapatkan yang jauh, bukannya merenggangkan yang dah rapat. So dan yang ujung-ujung ni kita dapat berita pula ada orang gunakan untuk coding, untuk mengintai, untuk buat ugutan, dan yang paling takut ya membunuh karakter orang, karakter assassination ya. Dia memfitnah orang masa pilihan raya, dalam organisasi, dalam gosip. Betul kata Farah tadi. Telefon pintar, malangnya ramai pengguna tak berapa pandai. Itulah dia. Nama dia smartphone. Itulah. Tapi penggunanya tak berapa smart juga. Allahu Akbar. Kita tidak menidakkan teknologi yang semakin hari semakin canggih. Tapi itulah dia, sepatutnya teknologi yang canggih ini memudahkan lagi urusan kita. Bukan lagi merumitkan atau merenggangkan lagi hubungan kita. Subhanallah. Baiklah. Adik Fahrin dah bersiap sedia dengan soalannya. Allah, solehnya anak sapu ni. Silakan Fahrin. Fahrin. Tok Abah. Ya, saya. Jika saya suka tengok telefon lama-lama, saya boleh sakit ke Tok Abah? Ada handphone tak kat anak? Ada. Ya, tak ada ya? Masih baik dia orang punya dikawal. Ya, apa ke tak bahaya? Memanglah handphone tu kalau sekali-sekali tengok dan kalau terkawal okey.
Tapi bila kita budak-budak ni kalau tengok handphone, ya Allah, cucu tak abang tengok kadang, ya Allah, dekatnya kat mata. Itulah dia, risau Jauhkan kita. sikit. Dan lepas tu dia punya posisi tu, posture dia tu. Ya, sambil duduk, sambil melengkung, kadang sambil baring. Ya, so memang jelas kajian demi kajian mengesahkan bahawa anak-anak yang terlampau banyak sangat menggunakan handphone, satu, sakit matanya, sakit mata. Kadang baru umur 3-4 tahun dah pakai cermin mata, asbab ya, radiasi dan sebagainya. So sakit mata, sakit tengkuk, posture tak betul, dia punya postura tu. Ya, sebab dia yang lepas tu ni sakit lengan ni. Ya, saya pegang saja. Ya, betul. Benda tu berat tahu. Ya. Lama-lama ya, yang orang tua pun ya, sambil baring, orang tua bangka yang remaja purba ni, ya, sambil duduk dia sakit lengan, sakit tengkuk, sakit kepala, stres, ya, dan ada orang mudah sentap. Ya. Ya, kadang sentak sebab apa? Kena kacau, kena apa, tak puas ni. Ada anak yang mengamuk bila diambil balik, ya, di handphone dia akan mengamuk. Jadi memang betul, ya. So, dan kajian tidak sah, ya, tidak lagi mengesahkan, tapi ramai orang mengatakan bahawa radiasi daripada handphone itu banyak kesan-kesan negatif. Tapi belum pasti sakit apa. Takut-takut, ya, ada juga kajian mengatakan mungkin boleh menyebabkan kanser kalau tak dikawal dengan betul. Jadi yang of course yang sekarang masa orang yang banyak belajar kurang fokus, dah malas nak belajar sebab dah seronok. Dengan malah belajar tak fokus, ya. Ada kemurungan bila tak dapat main dengan tu dan macam-macam, dan malas disuruh, ya, berontak, dan macam-macam masalah sampingan kalau terlampau banyak gunakan handphone dengan tak terkawal. Itu dia antara kesan-kesan dia. Tapi Tok Abah, kita nak tahu juga Tok Abah, sebagai Tok Abah ni kita tengok daripada kecil lagi dah memberikan kita motivasi dan sebagainya. Sebagai seorang pakar motivasi yang terkemuka di Malaya ni Tok Abah, kita nak tahu juga dari sudut psikologi, apakah ia juga memberi kesan, dan juga mungkin kita nak tahu juga bagaimana cara untuk kita mengatasi hal ini Tok Abah. Ada tak perkara-perkara yang boleh kita selesaikan isu ini? Baik, so yang jelas itu soalan yang sangat penting Kak Farah, ya, sebab kita tahu, ya, manusia ni dalam bahasa psikologinya social animal, maksudnya makhluk yang memang suka berinteraksi, ya, dan memang kita disuruh berjamaah. Khairunas anfa'uhu linas, sebaik-baik manusia yang paling banyak beri manfaat pada orang lain. Tapi dengan asbab gadget tadi, ya, gadget tak hantar baling sana dia. So sebab gadget maka kita kurang berinteraksi. Maka kata pakar psikologi dunia, mereka kata bahawa ramai orang kena kemurungan, anxiety, depresi, asbab unconnectedness, tidak berhubung. Disconnectedness ini dia tidak berhubung, tidak berhubung dengan manusia, cuma dengan gadget. Lama-lama mereka sebenarnya ada kemurungan dan ada silo mentality. Dia tak selesa campur orang. Nampak orang jadi apa, kalau boleh dia nak pandang ke dinding, dia dengan handphone dia rasa selesa. Silo mentality sangat bahaya. Itu sangat bahaya. Dan lepas tu jadi selfish, pentingkan diri sendiri, ya. Itulah macam yang kita selalu tahu, psikologinya ialah suami dah mula pentingkan diri, bang, yang darling, tolonglah, I tengah main game ni tengah main, I nak skor ni, jangan kacau. Realitinya, ya. Ini bukan satu dua kes yang datang kat Tok Abah, ya. So dia jadi selfish, pentingkan diri. Family jadi dysfunctional, 4 orang, mak, ayah, 2 anak, makan kat restoran, kat meja, kat rumah, apa dia buat? Semua dengan handphone. Jadi family sudah dysfunctional, tidak berkomunikasi. Jadi anak-anak ni nanti bila dah besar, buat presentation tak pandai, suruh bercakap ke depan takut sebab dah terlampau seronok dengan sendiri, selalu mentality, tak berkomunikasi, maka kemahiran berkomunikasi jadi kurang, ya. Hati kering, ya. Kadang ada wanita dan lelaki yang anti berumah tangga. Dia dah selesa, dah rasa puas, dah rasa keperluannya dipenuhi dengan gadget. Dia kata, aku tak perlulah berumah tangga, ada kawan dan sebagainya. Padahal barang siapa yang benci akan sunnahku, dia bukan dari golonganku, kata Nabi. Ya? Dan of course, masalah sampingan ialah bila kita terlibat dengan gadget banyak sangat, kurang tidur, ya, makanan pun, diet pun tak terjaga, ya, mood jadi depressed, ya, jadi murung, anxiety, dan banyak kes bunuh diri, ya, sampai asbab penggunaan handphone yang keterlaluan, ya, dan itulah so yang last kali yang masalah psikologi kadang pelajar ialah ramai mak bapak komplain kat Tok Abah, anak-anak dah kurang bermotivasi untuk belajar, dah teronok belajar sampai punting sekolah asbab gadget. Aduhai, dan anak-anak kita pula dah mula tak nak meneruskan pengajian ke peringkat yang lebih tinggi. Dah sibuk nak jadi content creator pula disebabkan oleh smartphone juga. Allahu Akbar. Jadi pempengaruh, influencer. Mohon dijauhkan daripada anak-anak kita semua. Subhanallah. Baiklah, Adik Ifti ada telefon tak?
Tak ada. Tapi ada soalan untuk Abah kan? Silakan soalannya untuk Abah. Tok Abah, macam mana cara untuk saya gunakan telefon ke arah kebaikan? Okey, ini soalan yang sangat baik ya, Ifti, yang sangat baik ya. Bagaimana nak gunakan handphone secara kebaikan? Pertamanya of course lah, ya, kita gunakan handphone itu untuk cari ilmu, cari maklumatnya. Tadi Tok Abah pun, Tok Abah sambil duduk-duduk tadi, Tok Abah cari apa maksud perkataan-perkataan baru yang kadang Tok Abah terlepas pandang, baik dalam bahasa Arab ke, bahasa Mandarin ke, bahasa Jawa ke. Sebab ikut kajian, makin setiap perkataan baru yang kita belajar, yang kita faham maksudnya akan meningkatkan IQ. Itu satu kebaikan. Ya, dengan mencari maksud perkataan, gunakan itu mencari ilmu. Ya, itu satu. Yang kedua apalah, ya, kita kena kata orang tu cari kawan melalui handphone tu. Kita kena cari reach out, kena cari kawan. Malah ramai pelajar buat discussion group. Dia berbincang online dengan handphone. Dia berbincang dengan subject matter 2-3 orang dalam satu kumpulan belajar. Ya, jadi of course lah. Ya, walaupun ya, anda di rumah anak yatim, kalau ada peluang digunakan handphone di rumah anak yatim ataupun penjaga untuk menghubungi ahli keluarga. Ya, ini sangat penting ya. Dan of course lah kita ujung-ujung ni dah ramai orang juga dapat sumber pendapatan ya melalui handphone. Kalau pandai jadi pelajar pun dah boleh cari duit ya dengan gunakan cara betul yang syariah compliant lah ya, dan sebagainya. So itu antara kebaikan. Dan yang paling penting, kena kawal diri, jangan terlampau keterlaluan, terlampau taksub sampai melepaskan benda-benda yang lain lebih penting. Masya Allah, itulah yang terbaik sekali. Ada juga kebaikannya, banyak manfaatnya kepada umat sejagat. Tetapi kita, itulah dia cara penggunaannya. Subhanallah. Baiklah, Tok Abah dah halang berada dekat sini sebagai ikon penyatim ni. Ramai yang bertanya tentang perkembangan terkini APIA. Bagaimana cara kami ingin terus menabur bakti, terus membantu adik-adik yang hadir ini, dan juga mungkin ada yang tak hadir ramai lagi di luar sana. Bagaimana kami nak terus orang kata dapatkan saham di akhirat juga. Amin. So itu sebanyak Tok Abah selalu pesan pada kita, Abah, anak-anak kepada semua orang ya. Mereka yang menyantuni anak yatim ini dapat jaminan bersama Rasulullah. Ya, sebab Nabi selalu pesan kat kita, ulama pesan kat kita, ana wakafil yatimi fil jannah kahatain. Aku dengan mereka yang membantu anak yatim, menyantuni anak yatim, ya, rapat begini ya, antara ibu jari dengan jari telunjuk ya, bukan jari telunjuk dengan jari tengah, bukan ibu jari ya, begini di syurga nanti. Jadi ini satu projek penting untuk apa yatim ialah APIA, Akademi Pengajian Islam Anak Yatim ASEAN. Dan akan bermula insya-Allah pada Januari ini, akan melibatkan 50 orang pelajar, 15 dari Malaysia dan 5 dari setiap 7 buah negara ASEAN. Dan kampus sementaranya di Kuala Jengal, Dungun Terengganu. Itu kampus sementara bekas bangunan Velcra. So kami sekarang ini merayu semua orang untuk jom sama-sama, kata Kak Farah tadi, kita melabur untuk akhirat. Tidak akan miskin orang bersedekah kecuali bertambah dan mudah masuk syurga, ya, akan hapus dosa, sembuh penyakit, banyak masalah selesai, asbab ya berinfak, apatah lagi untuk anak yatim. Sebab dalam APIA ni di samping ada akademinya, ada masjidnya ya. Ni untuk apa ni? Untuk melatih mereka selama 4 tahun ya, ilmu akademik, ilmu hafazan dan juga keusahawanan, bisnes. So jom ramai-ramai kita bantu ya, ada akaun nombor tu, jom. Dan insya-Allah ya, biar banyak asalkan ikhlas. Ya, sebab bila kita dah mati pun ya, kita akan minta Allah hidupkan semula sebentar untuk bersedekah. Jom kita sama berinfak untuk anak yatim ya, dan insya-Allah kita mudah-mudahan akan bersama Rasulullah di jannah nanti insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Itulah dia, dah ikut sunnah tu dah baik dah. Alhamdulillah, yang terbaik sekali sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi janganlah kerana gadget ini juga ya, sebab anak-anak istimewa ini, anak-anak yatim ni adalah yang diamanahkan, yang dipertanggungjawabkan kepada kita. Jadi kepada penjaga di luar sana, berhati-hati, sama-sama kita jaga amanah ini sebaik mungkin insya-Allah. Dan juga kita rakyat Malaysia yang menonton pagi ini, jom sama-sama kita membantu adik-adik kita melalui kempen APIA tadi. Terima kasih Tok Abah, terima kasih Datuk Dr. Haji Muhammad Fazilah Kamsah, ikon penyatim, dan adik-adik semua, adik Fahrin, adik Irwan, adik Ifti dan adik Atikah. Masya-Allah, jemput datang lagi tahu. Okey, kita minum dulu insya-Allah. Jumpa lagi selepas ini dalam Assalamualaikum An-Nisa. Mak, Aisyah dapat nombor 1, Mak. Betul cakap Mak.
walaupun kita miskin, tapi kalau kita berusaha bersungguh-sungguh, mesti berjaya. Allah sentiasa bersama dengan orang yang sabar, kan, Mak? Mak rehat dah dulu. Besok Aisyah datang balik. Berilah sedikit senyuman di wajah mereka dengan berinfak ke Persatuan Kebajikan Anak Yatim Malaysia.